bahasa Melayu ni bukan sahaja bahasa komunikasi dalam kehidupan seharian kita, malah untuk mempromosikan macam mana santunnya bahasa Melayu, macam mana lembut dan pelbagai bahasa yang kita ada seperti penggunaan pantun dan sebagainya yang tidak didalami oleh orang Melayu sendiri. Oh, makanan di Indonesia sama ya dengan Malaysia. Lepas tu kita kenalkanlah apa yang lainnya, apa yang bezanya. Selain daripada makanan, kebudayaan seperti tarian, pakaian juga saya kongsikan kepada rakan-rakan sebab itu adalah antara elemen keunikan kepelbagaian budaya yang ada dekat Malaysia. Selepas 53 tahun kita masih bercakap tentang rukun negara. Di manakah rukun negara sebenarnya? Apakah kita masih belum belajar daripada apa yang telah berlaku selepas 3 hari pilihan raya ketiga diadakan? Peristiwa rusuhan perkauman berlaku di sekitar Kuala Lumpur pada 13 Mei 1969. Parlimen dihentikan fungsinya dan setahun selepas itu rukun negara muncul. Dan ketika dilancar oleh Allahyarham Tun Abdul Razak ketika itu, beliau dengan jelas menyatakan bahawa rukun negara harus menjadi satu dokumen yang bukan sekadar dokumen semata-mata tetapi diamalkan. Selepas 53 tahun, apakah kita sudah amalkan, terap, faham rukun negara ini yang sepatutnya menjadi aspirasi sebagaimana yang menjadi tema besar kita hari ini? Dulu rukun negara lazimnya kita lihat di belakang buku sifir, buku nota. Di bawahnya ada sifir dan kalau tidak dihafal sifir kita diherdik, dipukul, dihukum. Tapi tak pernah kita dengar kalau tidak dihafal, tidak digarap, tidak dicerna, tidak dihalusi rukun negara, adakah kita pernah dipukul oleh ibu bapa kita ataupun di sekolah? Seolah-olah rukun negara itu sekadar menjadi satu dokumen. Sedangkan ia harus menjadi falsafah kebangsaan. Rukun negara sepatutnya menjadi satu yang harus diangkat, diberikan maksud dan makna dalam kita memahami kepentingan rukun negara bila ia dilahirkan. Kerap kita bandingkan dengan Pancasila di Indonesia. Kenapa Pancasila itu boleh dianggap berjaya, tetapi di sini kita bertanggapan seolah-olah rukun negara itu masih menjadi satu dokumen semata-mata. Sebab itu hari ini kita ada 2 orang tokoh yang akan membicarakan tentang rukun negara ini. Dan sudah pastilah kita melihat dalam soal di manakah rukun negara ini, kukuh rukun, kukuh negara, kukuh nilai, kukuh negara. Kalau kita perhatikan bagaimana ruh rukun negara itu timbul dan bagaimana kita melihat dalam konteks negara kita seolah-olah kita sudah membina Malaysia, tapi apakah kita sudah berjaya membina jati diri seorang warga negara yang boleh menyatakan bahawa sudah menguasai bahasa? Dalam konteks ini identiti nasional sudah pasti harus kita ikat dengan 3 perkara. 1, menjunjung ketinggian perlembagaan. 2, bangga menjadi warga negara ini. Dan 3, fasih berbahasa Melayu. Itu penting. Dan kalau kita perhatikan manis buah kelapa, manis tidaklah semanis gula. Manis senyuman Siva, manis lagi kalau kita berbahasa Malaysia. Dalam konteks ini, saya percaya hakikatnya kita adalah Malaysia dan Malaysia adalah kita. Penguasaan bahasa Melayu itu penting untuk menunjukkan jati diri kita. Barangkali yang dilihat dari segi sudut sejarahnya, pada tahun 1970-an mahu diangkat bahasa Melayu sebagai bahasa penyatuan, tapi sukar dilaksanakan, termasuk untuk perkenalkan sekolah satu aliran. Sehingga kini, walaupun itu dianggap terbaik, tidak ada pihak yang berani lakukan sebab itu dianggap membunuh diri. Kita hidup berdampingan tapi berasingan, kita bergaul tetapi tidak bergabung. Jadi di manakah asasnya, seperti mana yang dikatakan oleh Datuk Lim tadi, pendidikan harus kita perkukuhkan. Tapi dalam kedudukan seperti itu,
barangkali perlu ada pendekatan, mungkin mekanisme strategi intervensi yang perlu dilakukan. Formula dah ada seperti yang dikatakan oleh Tuan Dr. Khairuddin tadi, tapi bagaimana kita nak kukuhkan supaya bahasa itu tidak menjadi bahasa kedua. Tidak ada bahasa 1, 2, 3. Hanya ada satu bahasa saja. Bahasa Melayu lah bahasa penyatuan kita. Tidak ada bahasa lain. Kalau nak belajar bahasa Inggeris, bahasa Tamil, bahasa Mandarin terpulang. Tetapi bahasa penyatuan masih lagi adalah bahasa Melayu. Kalau tidak ada bahasa Melayu, sukarlah untuk kita merealisasikan pembentukan negara bangsa yang ampuh, yang berciterakan kepada soal Malaysia ini. Jadi kalau ada soalan lain, itu pandangan tadi dari sudut persejarahan, bagaimana sukar ke arah pembudayaan bahasa. Bagaimana kalau pindaan dalam Dewan Rakyat hanya memasukkan bahasa Inggeris saja? Tidak ada bahasa Malaysia. Kalau selepas ianya diluluskan, ianya nak dimasukkan di dalam kanun keseksaan bahasa Malaysia. Sedangkan peruntukan dalam bahasa Malaysia tidak diluluskan di dalam Dewan Rakyat ini. Bagaimana? Ini adalah satu perkara yang not in order, dengan izin Tuan Yang Ketua. Tidak teratur. Itu pandangan kami daripada pihak pembangkang ini. Adakah saya tidak jangka kerajaan Madani ini ingin mengubah dasar bahawa bahasa rasminya bukan lagi bahasa Malaysia. Dan pada pandangan saya, pengembangan bahasa Melayu akan tetap diteruskan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka terutamanya. Walaupun menghadapi perubahan zaman dan juga teknologi, komputer, internet, kemudian kita dengar metaverse dan juga kebitaran buatan ataupun AI. Pada pandangan saya, hala tuju bahasa Melayu, terutamanya yang melibatkan Dewan Bahasa dan Pustaka, harus sensitif dengan realiti zaman dan teknologi yang ada pada masa kini dan juga pada masa depan, terutamanya bagi menyantuni generasi muda, kerana mereka adalah pewaris pengguna bahasa Melayu dan juga bakal pemimpin pada masa depan negara kita. Golongan remaja bukan saja orang Melayu, tapi juga yang merentas kaum dan juga merentas budaya, silang budaya ini dalam konteks seminar kita pada hari ini. Dewan Bahasa dan Pustaka juga akan terus mengalu-alukan kerjasama pihak-pihak luar yang sudi ataupun bersedia untuk bekerjasama mengembangkan bahasa Melayu, dan juga kepada jawatan kuasa kabinet mengenai bahasa Melayu yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Di samping itu juga kita akan melihat bagaimanakah kewajaran undang-undang ini dapat kita pertingkatkan lagi, kita perkemaskan lagi, yang undang-undang yang menjaga bahasa dan juga yang berkaitan dengan mengawal cara kita berbahasa. Ya. Dan insya-Allah forum seperti ini, wacana seperti ini ya, akan kita adakan dari semasa ke semasa. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk memantapkan lagi usaha kita bersama untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa ilmu, bahasa perpaduan, bahasa yang ada nilai ekonominya ya, dan di sektor industri dan sebagainya.